Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung masih lagi di bab 1.4 sel elektrolisis. Jadi sebelum ini pada bahagian 1 dan bahagian 2 video pembelajaran kita telah bincangkan sampai di 1.4.4. Okey. Jadi hari ini kita akan masuk di 1.4.5 iaitu menghuraikan penyaduran dan penilaian logam secara elektrolisis melalui aktiviti. Okay, jadi ini adalah satu aplikasi utama dalam industri yang berkaitan tentang elektrolisis, iaitu antaranya adalah pengekstrakan logam, penyaduran logam dan penulinan logam. Jadi kalau kamu tengok ni emas. Emas ni ada yang emas tulin dan ada emas yang sadur. Jadi kalau kamu tengok di pasar raya kan ada satu kedai yang di tengah-tengah tu dia jual emas juga. Tapi dia jual emas tu pada melambak-lambak. Jadi itu sebenarnya dengan harga yang murah. Jadi itu sebenarnya itu adalah emas yang disadurkan, emas dalam dia mungkin adalah besi, tapi untuk kelihatan cantik ataupun ingin kelihatan seperti emas yang betul, dia akan buat proses penyaduran. Okey, sama juga untuk memastikan barang-barang hiasan ataupun barang-barang keperluan harian menjadi nampak cantik ataupun tahan kakisan, boleh juga buat penyaduran. Okey, dalam penunilan pula, contohnya adalah kuprum. Kuprum ni mesti ditulinkan untuk mendapat satu kuprum yang seefektif yang mungkin. Jadi kuprum ni asalnya bila berlaku proses pengekstrakan, kuprum itu tidak tulin. Jadi dia mesti ditulinkan untuk menjadikan dia satu konduktor yang lebih berkesan. Okey, kita masuk ke penyaduran logam. Penyaduran logam secara elektrolisis dilakukan dengan objek yang hendak disadur dijadikan kathod. Jadi kalau gambar rajah ni, sudu ni kita nak sadurkan sudu. Jadi dia kena disambungkan ke terminal kathod, iaitu terminal negatif. Logam penyadur dijadikan anod. Jadi kita nak sadurkan sudu ni dengan logam penyadur. Logam penyadur yang kita gunakan adalah kuprum. Dan logam penyadur itu mesti dijadikan sebagai anod. Jadi ion atau larutan aqueous ataupun elektrolit yang kita hendak gunakan ataupun elektrolit yang kita hendak gunakan dalam larutan ini, dalam eksperimen ini adalah larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadur. Maksudnya kat sini kita guna logam Cu. Okay, jadi mesti menggunakan larutan yang mengandungi Cu2+. Jadi oleh itu kita dalam eksperimen ini kita akan gunakan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, ini ada contoh dalam rajah 1.1.1.33, contoh menyadur sudu besi dengan kepingan kuprum. Okey, antara contoh lain kita boleh menyadur cincin besi dengan menggunakan kuprum. Jadi anod kuprum ni, apa yang berlaku pada anod kuprum ni? Anod kuprum ni akan mengayon menjadi Cu. Okey, ni Cu ni dia akan mengayon menjadi Cu2+. Okey, kita tengok pada persamaan setengah. Ini akan berlaku. Dia akan mengayon menjadi Cu2+ dan membebaskan elektron melalui litar luar. Jadi ion kuprum tu akan bergerak ke kathod dan dinyahcas dan terenap lalu membentuk lapisan nipis kuprum di atas cincin besi. Kalau dalam gambar rajah ni di atas sudu besi. Jadi kuprum ni akan diterima ataupun menerima elektron dan dia akan membentuk lapisan nipis di sini. Jadi dia akan
sudu besi ni akan disadurlah dengan kuprum. Jadi ini adalah persamaan yang berlaku di anode. Ya, Cu+ akan menerima elektron ni. Seterusnya akan menyadur sudu besi. Jadi apa yang berlaku pada larutan kuprum 2 sulfat, ya, warna biru larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah kerana kepekatan ion kuprum 2 Cu2+ tidak berubah. Sebab sama kadar yang masuk dan yang keluar. Jadi kadar atom kuprum Cu mengayon pada anode adalah sama dengan kadar ion kuprum 2 Cu2+. Jadi Cu2+ ni akan dinyahcas pada katod. Okay, kita akan bincangkan apa yang berlaku dalam eksperimen ini berdasarkan tindak balas redox. Yang pertama, adakah proses penyaduran suatu tindak balas redox? Jawapan dia iyalah, dia ada tindak balas redox. Okay, jadi kita boleh terangkan dari segi pemilihan elektron. Ya, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila atom kuprum mendermakan elektron berbentuk ion Cu2+ di anode. Okay, jadi kat sini telah berlaku proses pengoksidaan. Kenapa berlaku pengoksidaan? Kerana elektron telah didermakan atau dia kehilangan elektron. Okay, dan tindak balas penurunan berlaku ini pada sudu besi apabila ion Cu2+ menerima elektron membentuk atom kuprum. Okay, jadi di anode ni sebenarnya adalah proses penurunan. Kenapa penurunan? Kerana dia menerima elektron. Okay, yang kedua, adakah terdapat perubahan warna pada larutan kuprum 2 sulfat? Terangkan jawapan anda. Cikgu dah terangkan tadi. Warna biru larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah kerana kepekatan ion Cu2+ tidak berubah. Kadar ion Cu2+ dinyahcas di katod adalah sama dengan kadar atom kuprum yang mengayon di anode. Jadi yang ketiga, penyaduran baik adalah apabila lapisan logam yang sekata dan tahan lama dapat dihasilkan pada logam yang disadur. Cadangkan dua penyaduran yang baik dapat dilakukan. Okey, jadi dua kaedahnya. Yang pertama, boleh putar sudu besi sepanjang penyaduran, dijalankan supaya penyaduran menjadi sekata. Yang kedua, boleh gunakan arus elektrik yang kecil semasa proses penyaduran supaya lapisan kuprum yang terhasil pada sudu besi kukuh. Bila kita gunakan arus yang kecil, maksudnya secara perlahan-lahanlah proses penyaduran itu berlaku dan menjadi sekata. Okey, soalan yang keempat, lukis gambar rajah berlabel susunan radas bagi eksperimen penyaduran cincin besi dan logam nikel. Jadi, apa yang kamu perlu tadi kamu perlu tahu logam yang hendak disadur, iaitu cincin besi, mesti diletakkan di terminal negatif, iaitu terminal katod. Dan pada logam yang mahu menyadur logam yang hendak disadur, diletakkan di terminal anode. Okey, jadi susunannya macam inilah. Ada elektrolit. Elektrolit apa yang perlu dilakukan? Elektrolit ataupun larutan aqueous yang mengandungi ion kuprum logam penyadur. Jadi logam penyadur adalah nikel. Sebab tu kita gunakan larutan yang mengandungi larutan nikel. Nikel 2+. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana eksperimen ini dilakukan. Okey, jadi ini adalah proses penyaduran. Okey, selamat kembali kepada rancangan eksperimen penyaduran sudu besi oleh kuprum. Okey, jadi hari ini kita akan tunjukkan bagaimana proses ini berlaku. Okey, ini adalah bahan-bahan dan radas dia.
Okey, jadi langkah keselamatan mestilah dilakukan seperti memakai sarung tangan dan juga Google. Okey, mula-mula kita kena sediakan larutan koprom 2 sulfat. Kena masukkan 1 gram koprom 2 sulfat serbuk ke dalam balang ataupun bika. Kita campur dengan air dan kacau secara perlahan. Okey, seterusnya kena bersihkan paku besi, okey, untuk memastikan tiada unsur-unsur benda asing yang akan mengganggu eksperimen. Okey, seterusnya dengan menggunakan sel kering, kita sambungkan pada wayar penyambung dan klip wayar, satu di terminal negatif dan satu di terminal positif. Okey, celupkan elektrod kuprum di dalam larutan aqueous kuprum 2 sulfat dan sambungkan kepada wayar penyambung di anode. Okey, seterusnya sudu besi di cathode dan pusingkan sudu besi itu secara sekata dan kita akan nampak bagaimana sudu besi itu telah disadur oleh kuprum. Apa yang berlaku di sini? Okey, animasi ini menunjukkan bagaimana kuprum atom kuprum dinyacas menjadi kuprum 2 di anode dan seterusnya dia akan mengalir melalui litar luar dan akan pergi ke sudu besi yang berada di cathode. Okey, ini adalah sepanjang proses berlaku, aliran elektron itu akan mengalir. Okey, dan akan nampak ion Cu2+ akan menerima elektron di cathode akan menjadi atom kuprum dan akan disadur ke sudu besi itu. Okey, itu saja video untuk kali ini. Bagi penerangan penyaduran logam secara elektrolisis. Okey, seterusnya kita masuk ke penulinan logam. Logam kuprum juga dikenali sebagai tembaga, ialah mineral yang dan unsur penting untuk kehidupan seharian kita. Logam kuprum ialah logam perindustrian utama kerana sifat-sifat kemuluran, kebolehtempaan, kekonduksi elektrik, kekondisian elektrik dan haba serta tahan terhadap kakisan. Jadi logam kuprum ni sangat banyak digunakan dalam kehidupan seharian dan juga dalam industri. Jadi logam kuprum yang digunakan dalam pendawaian elektrik mesti 9.99% tulin. Jadi ketulinan logam kuprum yang diekstrak melalui proses peleburan bijihnya adalah dalam lingkungan 9.95%. Jadi perbezaan dia walaupun sedikit, dia tetap akan menjejaskan kekonduksian elektrik. Jadi untuk memastikan logam kuprum itu tulin, maka penulinan logam melalui proses elektrolisis dilakukan. Okey, macam mana proses elektrolisis berkenaan tentang penulinan berlaku?
Penyulinan kuprum secara elektrolisis dilakukan dengan kepingan nipis kuprum tulin dijadikan katod. Jadi ini adalah kuprum tulin, kita mesti jadikan katod ataupun terminal negatif. Kuprum tidak tulin dijadikan anod. Ini kuprum tidak tulin, maksudnya tugas kita adalah untuk menulinkan kuprum yang tidak tulin ini menjadi terminal anod ataupun kita menjadikan dia sebagai anod. Dan menggunakan larutan aqueous garam kuprum seperti kuprum 2 nitrat sebagai elektrolit. Mesti gunakan larutan aqueous Cu2+ lah. Mesti larutan aqueous ni atau elektrolit dia mesti ada ion Cu2+. Jadi dalam ni kita gunakan kuprum 2 nitrat. Anod kuprum tidak tulin mengayon membentuk ion Cu2+. Jadi apa yang berlaku? Yang atom tidak tulin ini dia akan mengayon menjadi Cu2+. Kuprum larut untuk menjadi ion kuprum 2 iaitu Cu2+. Benda sing terhimpun di bawah anod kuprum tidak tulin. Jadi kat bawah ni nanti ada benda sing. Jadi seterusnya apa berlaku? Anod ni akan semakin menipis. Jadi elektron akan mengalir melalui liter luar, akan diterima di katod. Jadi ini adalah persamaan setengah di anod. Cu2+ kuprum akan dinyacas menjadi Cu2+ dan dengan membebaskan elektron dan akan diterima pada katod kuprum tulin. Jadi kuprum tulin tu ion kuprum 2 ataupun Cu2+ dinyacas membentuk atom kuprum. Jadi di sini akan dinyacas untuk membentuk atom kuprum. Maksudnya atom yang tulin lah. Jadi apabila kuprum akan dienap dan katod kuprum tulin menjadi semakin tebal. Jadi pemerhatian kamu kat sini kita akan nampak yang tulin ni akan menjadi semakin tebal. Ini adalah persamaan setengah di katod. Cu2+ tambah 2 elektron akan menghasilkan Cu. Cu ni lah yang akan terenap pada kepingan kuprum tulin. Kita akan tengok video penulinan logam secara elektrolisis. Bagaimana proses ini berlaku? Jadi kuprum perlu ditulinkan untuk mendapatkan kesan yang lebih efektif dalam konduksian elektrik. Ia adalah satu proses penulinan. Dalam eksperimen ini kita akan gunakan larutan kuprum 2 sulfat dan mencelupkan 2 kepingan logam, yang satu logam kuprum tulin, yang satu logam kuprum tak tulin. Kepingan logam tak tulin di anod dan logam tulin di katod. Jadi kamu boleh pilih larutan, iaitu mesti menggunakan larutan kuprum 2 sulfat. Cu2+ dan SO4 2-. Apa yang berlaku? Di logam tak tulin dia akan dinyacas dengan membebaskan elektron. Dia akan pergi ke katod. Ini adalah persamaan setengah di katod, yang mana Cu2+ akan menerima elektron, akan menjadi Cu. Ataupun atom Cu tu akan pergi ke elektrod logam tulin yang berada di katod dan menjadi tebal. Manakala di anod, apa yang berlaku? Ini adalah persamaan setengahnya. Cu dinyacas jadi Cu2+ untuk membebaskan elektron dan diterima di katod. Jadi apa yang berlaku pada kepekatan larutan?
Ya, kekuatan hutan tetap sama. Yang di sini menunjukkan bahawa di anode berlaku logam semakin menipis. Dan benda asing akan jatuh di bawah. Okey, apa cabaran dia pada industri? Okey, itu saja untuk pembelajaran video penyaduran dan penulinan logam.